Halo teman-teman semuanya, jumpa kembali bersama saya Bastian Sebo. Semoga teman-teman yang menyaksikan video ini dalam keadaan sehat, murah rezeki, dan selalu happy-happy. Teman-teman semuanya yang tercinta, bangsa kita adalah bangsa yang besar. Bangsa ini diperjuangkan dengan darah, nyawa, air mata, dengan perjuangan yang berat, perjuangan yang bertahun-tahun, mengorbankan banyak hal, dan kemerdekaan yang kita raih, kemerdekaan yang kita dapat, itu bukan murah harganya, tetapi itulah harga yang tidak ternilai. Tugas dan tanggung jawab kita sebagai generasi penerus adalah terus menjaga bangsa dan negara kita, memajukan bangsa dan negara kita, dan jangan membiarkan bangsa dan negara kita diremehkan, direndahkan oleh bangsa lain. Nah teman-teman, saya perhatikan ya, ada YouTuber Indonesia yang tinggal di Malaysia. Biasalah ya, kalian pasti tahu. Di akhir-akhir ini video mereka muncul di beranda saya, dan mereka selalu menyentil soal mentalitas orang Indonesia ya. Dan mentalitas orang Indonesia selalu dibandingkan dengan mentalitas dari orang Malaysia. Mentalitas orang Indonesia kalah jauh. Mentalitas kita itu di bawah dari Malaysia. Jadi mentalitas orang Malaysia itu jauh di atas kita ya. Dan mereka mereaction video-video yang sebenarnya video sudah kadaluarsa, sudah lama, sudah setahun, 2-3 tahun yang lalu, tetapi itu diangkat ya. Entah itu sengajakah, tidak sengaja, saya kurang tahu ya. Tapi yang pasti video itu diangkat lagi, kemudian di reaction, mungkin dengan maksud bahwa mereka mau meyakinkan penontonnya bahwa ini loh, mentalitas orang Indonesia berbeda dengan Malaysia. Malaysia lebih unggul mentalitasnya lebih baik ya. Dan saya tidak habis pikir, dan saya terus bertanya, kenapa ya mereka kok senang, kok hobi menjelekkan, merendahkan bangsa negara sendiri itu loh ya. Hobi sekali ya. Berbeda dengan YouTuber-YouTuber lain yang ada di Australia, yang ada di kemarin ada di Belgia ya, sepasang suami istri. Kalau teman-teman juga perhatikan di komunitas YouTube si tuan tanah Belgia ini, itu dia pernah memposting screenshot ya YouTuber Indonesia yang tinggal di Malaysia, dan dia juga merasa kesal ya teman-teman. Artinya saya merasa bahwa apa yang dia rasakan itu seperti yang saya rasakan ya. Dan saya bersyukur dia bisa speak up ya, dia bisa mempublish itu ya. Saya merasa bersyukur sekali, saya merasa bahwa saya tidak sendirian, ada orang lain yang juga turut merasakan hal itu. Nah, itu yang saya syukuri. Nah teman-teman, kalau kita berbicara soal perbandingan Indonesia dan Malaysia, tentunya kedua negara ini masing-masing pasti memiliki kekurangan, kelebihan. Ada kelebihan yang dimiliki oleh Malaysia yang tidak dimiliki oleh Indonesia, dan ada juga kelebihan dari Indonesia yang tidak dimiliki oleh Malaysia. Kelebihan kekurangan ini sebagai negara tetangga, alangkah baiknya kita saling belajar agar itu bisa menjadi satu kekuatan antara negara-negara tetangga ini untuk sama-sama berkembang lebih baik ke depan ya. Nah teman-teman ya, ini sebagai bahan koreksi ya, koreksi untuk YouTuber Indonesia yang sering mengatakan atau membuat video mentalitas bahwa kita selalu rendah, selalu di bawah ya. Sebaiknya kalian koreksi diri, karena di Malaysia juga ada kekurangan ya. Tidak selamanya Malaysia itu lebih ya, pasti ada kekurangan. Dan saya menemukan video ini yang mau saya reaction ini, itu adalah video yang dibuat oleh kreator dari Malaysia itu sendiri. Dan harapan saya semoga video ini juga bisa menjadi koreksi bagi Indonesia untuk bisa mempelajari kira-kira pesan apa, hikmah apa yang bisa diambil dari video ini. Oke teman-teman, mari kita sama-sama mereaction video berikut ini.
Keresahan rakyat yang semakin terhimpit oleh pelbagai masalah disebabkan kenaikan kos sara hidup ditambah dengan kesan nilai ringgit yang rapuh mula dirasai. Inflasi adalah satu yang tidak dapat dielakkan dan harga yang telah naik amat sukar untuk turun. Bagaimanapun, pertumbuhan pendapatan rakyat pula sangat sedikit. Dapat dilihat pelbagai isu ketika ini seperti jurang gaji yang semakin luas antara golongan eksekutif dan pekerja bawahan, graduan yang dibayar tidak setimpal dan penghijrahan tenaga pakar keluar. Rakyat juga sukar memiliki keperluan asas iaitu rumah kediaman dengan peningkatan harga sehingga 100% dari 2010 hingga 2020. Tanggungjawab penting sesebuah kerajaan ialah menyediakan perkhidmatan awam yang berkualiti dan memenuhi keperluan asas rakyat. Namun, situasi hari ini menggambarkan banyak kelemahan dalam pengurusan dan pentadbiran negara. Jadi, dalam video kali ini, kita akan melihat beberapa isu yang dibangkitkan rakyat dan kenapa ianya berlaku. Teruskan menonton. APHD Channel. Jurang kekayaan antara rakyat yang semakin luas. Pengagihan hasil pendapatan negara yang adil dan seimbang adalah satu polisi utama dalam pentadbiran negara-negara membangun dan maju. Ketidakseimbangan dalam pengumpulan kekayaan oleh golongan 10% berpendapatan paling banyak adalah fenomena yang berlaku di banyak negara, bukan sahaja di Malaysia. Menurut data dari KWSP, kurang daripada 0.5% pencarum mempunyai simpanan melebihi RM1 juta dan jika ditambah caruman mereka adalah lebih banyak daripada keseluruhan nilai bagi 50% pencarum paling bawah. Selepas beberapa pengeluaran yang diluluskan kerajaan, 79% daripada 7.4 juta ahli mempunyai baki simpanan bawah RM1000, manakala pelaburan bagi kumpulan paling atas pula makin bertambah. Situasi simpanan yang sedikit oleh kebanyakan masyarakat ini membawa kepada isu pengagihan kemakmuran bersih yang terhad. Pada akhir tahun 2020, Credit Suisse menganggarkan tahap jumlah kemakmuran bersih pada nisbah KDNK di Malaysia ialah 1.87 yang menunjukkan ketaksamaan bekalan simpanan dikumpul oleh golongan berpendapatan tinggi. Ini dipanggil saving glut atau kemelut simpanan apabila golongan paling kaya mempunyai lebihan simpanan melabur dalam jumlah yang besar dan tidak membelanjakan wang mereka. Menurut seorang penyelidik, situasi ini mengakibatkan produktiviti dalam ekonomi menjadi terhad kerana tiada aktiviti perniagaan tambahan untuk disertai golongan bawahan bagi mencari rezeki. Seterusnya, perbezaan simpanan dan aset antara golongan paling kaya dan miskin semakin besar. Trend peningkatan gaji yang banyak untuk jawatan eksekutif sudah lama berlaku di Malaysia akan meneruskan corak pengumpulan kekayaan golongan tertentu sedangkan pekerja bawahan semakin terhimpit. Terdapat juga syarikat yang membayar gaji tinggi kepada ketua eksekutif atau CEO walaupun kadar keuntungan syarikat tidak begitu lumayan. Sepatutnya, wang tersebut boleh digunakan untuk membayar gaji lebih ramai pekerja perkhidmatan awam seperti guru, doktor, jururawat dan lain-lain. Gaji lambat naik. Menurut Profesor Ahli Majlis Tindakan Ekonomi, banyak syarikat dan kilang di Malaysia sudah lama selesa dengan pengambilan buruh asing bagi kerja-kerja yang dilabel sebagai 3D dan ini menyekat kenaikan gaji warga tempatan. Pelabelan pekerjaan 3D ini juga menyebabkan ia tidak mahu diceburi oleh rakyat tempatan. Selain itu, majikan tidak mementingkan inovasi dan penggunaan teknologi disebabkan lambakan pekerja asing. Ramai pekerja asing yang sanggup bekerja dengan gaji RM800 sebulan tetapi ia adalah sama sekali tidak masuk akal bagi warga tempatan yang mempunyai tanggungan keluarga terutamanya di bandar besar. Pendapatan garis kemiskinan nasional iaitu jumlah pendapatan yang diperlukan oleh sesebuah isi rumah bagi memenuhi keperluan minimum makanan dan bukan makanan untuk hidup sihat dan aktif dalam masyarakat ialah RM2,208, memasukkan lebih 600,000 isi rumah berada di bawah paras kemiskinan pada akhir tahun 2020. Pada waktu pemulihan ekonomi sekarang, para pekerja perlu diberi peluang menambahkan simpanan mereka dengan memberi bantuan kewangan dan subsidi bersasar untuk mengurangkan bebanan fizikal dan mental. Seterusnya, membolehkan mereka menjadi lebih produktif. Maklumat dan informasi juga perlu selalu disalurkan bagi membantu rakyat lebih cakna akan pengurusan kewangan dan tentang peluang yang ada seperti latihan kemahiran untuk menjana ekonomi. Selain itu, kenaikan gaji minimum RM1,500 pada 1 Mei 2022 juga tidak termasuk perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS di mana sekitar 97% perniagaan adalah dalam kategori ini merangkumi 70% pekerja di Malaysia. Isu kemiskinan relatif seperti kemiskinan bandar menjadi lebih ketara dan berkait dengan isu agihan kekayaan serta pembangunan ekonomi yang tertumpu di beberapa negeri sahaja serta tidak kondusif. Ini turut mempengaruhi kestabilan politik, sosial dan ekonomi bagi tempoh jangka panjang. Malaysia kehilangan ramai pakar tempatan.
Malaysia telah kehilangan aset tersangat berharga iaitu pakar dari pelbagai bidang yang boleh menyumbang kepada kemajuan dan tentunya pendapat serta idea mereka dapat digunakan untuk pemulihan negara ketika ini. Menurut laporan, Malaysia kehilangan sehingga 500,000 pekerja berkemahiran tinggi yang memilih untuk bekerja di luar negara sejak 40 tahun lalu dan aliran masuk ekspatriat berkemahiran tinggi pula berkurang sejak 2004. Ketua Pegawai Penyelidikan EMIR Research menyatakan punca utamanya ialah sistem tadbir urus yang lemah, perancangan dan pelaksanaan dasar yang berat sebelah, masalah rasuah dalam negara, selain penawaran prospek kerjaya seperti pasaran kerja yang luas ditambah dengan faedah dan gaji yang lumayan di luar. Untuk perbandingan, gaji graduan yang mula bekerja di Singapura ialah $2,985 Singapura atau RM9,456 sebulan. Kanada adalah $3,167 atau RM13,833 sebulan. Manakala Malaysia pula hanya RM2,500 atau sekitar $568 sebulan. Menurut Bank Dunia, Malaysia perlu menyelesaikan isu penghijrahan modal insan berkemahiran tinggi jika mahu berjaya menjadi negara maju. Malaysia perlu menekankan kepada sektor dan industri pertumbuhan utama yang akan mewujudkan pekerjaan dan peluang sesuai bagi pakar seperti pelaburan dalam revolusi perindustrian keempat dalam masa yang sama akan dapat menarik pelabur asing. Rumah kediaman tidak mampu dimiliki. Kebanyakan rumah yang dibina pemaju dianggap sebagai rumah mampu lihat dan tidak mampu dibeli oleh rakyat. Harga jualan rumah yang ditetapkan oleh pemaju bergantung pada pelbagai faktor seperti kos bahan binaan yang meningkat, kos tenaga kerja, kadar inflasi, polisi kerajaan dan spekulasi harga. Harga perumahan telah meningkat secara mendadak sama ada di bandar-bandar besar atau kecil berbanding 10 tahun yang lalu. Alasan yang sering digunakan oleh pemaju ialah disebabkan inflasi dan kos sara hidup yang meningkat. Namun, selain itu, hakikatnya berlaku pelbagai rasuah antara kontraktor projek dan pemaju perumahan dengan pihak berkuasa. Disebabkan pulangan yang tinggi daripada harga jualan rumah yang mahal, berlaku saingan sengit antara pemaju dan mereka sanggup memberi rasuah yang banyak. Laporan mendalam oleh Institut Hal Ehwal Demokrasi dan Ekonomi dan Coalition for Business Integrity (CBI) menunjukkan kenaikan kos pembangunan hartanah sebanyak 14.8% disebabkan rasuah bermula dari awal projek sehingga tahap akhir yang kesannya adalah kenaikan harga ditanggung oleh pembeli. Laporan ini juga menyebut tentang kes di mana kontraktor utama perlu menyediakan rasuah RM20,000 sebulan bagi memastikan projek berjalan lancar dan jika tidak, pelbagai masalah akan timbul seperti buruh binaan ditahan dan surat kelulusan tidak dikeluarkan. Rasuah dalam pembangunan projek juga berlaku dalam pembinaan sosial seperti hospital, sekolah, jalan raya dan fasiliti sistem pengangkutan dan akhirnya rakyat yang akan menanggung pelbagai masalah semasa menggunakan sistem perkhidmatan awam. Kesimpulannya, kebanyakan rakyat tidak perlukan lagi bangunan pencakar langit tetapi sangat memerlukan keperluan sosial dan ekonomi yang baik serta terjamin. Tiada sistem politik yang sempurna tanpa korupsi, akan tetapi kerajaan dengan barisan pemimpin berkaliber dan dipercayai rakyat perlu bertanggungjawab untuk memulihkan negara. Pemimpin dan pembangkang harus melihat, mendengar dan turun merasai kehidupan seperti kebanyakan rakyat. Kesulitan serta kesusahan rakyat sama sekali tidak boleh dijadikan agenda permainan politik mana-mana pihak. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi. Ternyata di Malaysia ada kesenjangan yang sangat besar antara orang eksekutif, mungkin maksudnya adalah orang kaya dengan orang yang ekonominya kelas ke bawah ya, atau orang miskin. Akhir video juga dijelaskan bahwa rakyat di Malaysia sudah tidak butuh lagi pembangunan gedung-gedung pencakar langit, tetapi yang terpenting adalah bagaimana kehidupan masyarakat bisa sejahtera, ekonominya baik, ada pemerataan pembangunan. Karena apa yang saya dengar dari video tadi bahwa pembangunan di Malaysia hanya bertumpu pada salah satu tempat, salah satu titik, sedangkan ada beberapa tempat lain tidak ada pemerataan sehingga ini menimbulkan kesenjangan di antara masyarakat Malaysia. Nah teman-teman, semoga video ini bisa menjadi pembelajaran, bisa menjadi koreksi juga situasi yang terjadi di Malaysia. Tentunya ada beberapa juga yang terjadi di Indonesia dan kita sama-sama koreksi, sama-sama belajar agar kedepannya bisa membangun bangsa dan negara ini menjadi lebih baik. Oke teman-teman, demikian yang bisa saya sampaikan. Saya Basen Sekian dan terima kasih.